Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sekarang berada di slot kerja kita Mandalika TV, Museum Negeri Terengganu. Saya Ramlah binti Latif, bahagian Etnologi Lembaga Museum Negeri Terengganu, dan bersama saya adalah Puan Sharifah Nazihah yang akan sama-sama berkongsi dengan anda tentang penanganan koleksi tekstil. Jadi apa yang kita lihat di sini merupakan sehelai koleksi yang telah dilekatkan pada bot ini. Untuk makluman semua, setelah kami menerima koleksi yang diserahkan oleh bahagian pendaftaran, apa yang kami buat adalah koleksi itu, setiap koleksi yang kami terima, kami akan mengambil fotonya. Jadi foto-foto yang diambil mengikut format kami, bahagian kami, sebab ia adalah digunakan untuk tujuan penyelidikan kami sendiri atau juga digunakan oleh penyelidik yang datang ke bahagian kami. Jadi apa yang kami buat pada koleksi yang telah ditampal ini, pertamanya kita pastikan koleksi ini berada dalam keadaan sempurna. Maksud sempurna adalah tidak ada sebarang gelembung-gelembung angin sebegini, ya. Dan kita meletakkan untuk sehelai sarung begini, posisi kepalanya di tengah-tengah, kemudian badannya dalam keadaan seimbang di kiri atau kanan. Jadi apa yang kami buat adalah kami mengambil ukuran terlebih dahulu. Contoh, ya, ukurannya adalah di sini mengikut sebenarnya lebar kain. Lebar kain daripada atas sampai ke tepi bawah. Kemudian kita ambil ikut melintang kain. Okey, kalau melintangkan ini untuk sarung kita akan kali 2 lah untuk menahu jumlah panjangnya. Okey, bagi seterusnya untuk tujuan pendidikan yang sebagaimana saya maklumkan tadi, kita ambil detail lagi, iaitu kita ambil lebar apik kepala, kita ambil lebar kepala, dan juga kadang-kala kita mengambil saiz-saiz setiap motif. Itu bergantung kepada keperluan, ya. Sebagai contohnya, kita nak mengetahui tentang kain yang kita dokumen ini. Untuk dokumentasi semua koleksi perolehan kita, jadi semua koleksi perolehan haruslah kita dokumenkan secara visual, iaitu semua harus diambil foto-fotonya sebelum disimpan dengan baik di dalam repositori. Dan kalau mengikut koleksi tekstil ini, kita kita membuat penyusunan mengikut jenis-jenis. Jenis-jenis contoh, yang ini adalah limar bersongket. So kita susun di dalam kumpulan limar ataupun dalam kumpulan songket, bergantung mana yang lebih dominan atau mana yang menguasai. Kalau ini kita lebih disusun dalam kumpulan kain limar bersongket. Begitu jugalah untuk koleksi-koleksi yang lain. Kita lihat ni di atas meja ni adalah merupakan kain berlacu. Ya, kain berlacu. Ini adalah proses bagaimana sebelum kita menggulung ataupun seperti ini. So, beberapa proses yang perlu kita jalankan. Jadi, kain berlacu ini kita harus memotong terlebih dahulu sebagaimana ukuran yang telah kita ambil, ya. Okey, dipotong sebagaimana kita maklum bahawa harus lebih pada kedua hujungnya. Okey, saya buat hanya setakat ini. Saya hanya tunjuk bagaimana di sini, ya. Cuba kita lihat, ini ada lebih, sebagainya nanti kita akan ceritakan berapa ukuran sebenar. Jadi saya cuma tunjuk apa yang telah kita ambil ataupun yang telah kita ukur dengan menggunakan PVC ini. Jadi
Setelah kita ambil ukuran yang sesuai, lalu kita potong Okey, sekarang selesai untuk satu PVC yang nantinya kami akan jahit. Ya, dan seterusnya apabila siap dijahit, barulah kami akan balut PVC itu. Selain daripada koleksi-koleksi yang bersifat sempurna yang kita terima, kita juga menerima koleksi-koleksi yang keadaan yang agak mengalami kerosakan lah. Jadi oleh kerana semua koleksi ini sangat penting kepada museum, jadi kerosakan begini kita harus terima. Jadi apabila sebagaimana yang telah saya maklumkan sebelumnya, apabila kami menerima daripada bahagian pendaftaran, kami akan menerima semua jenis keadaan koleksi lah. Jadi kalau kita lihat ya, koleksi-koleksi yang berada dengan saya ni adalah satu contoh koleksi yang agak rosak tidak sempurna. Jadi untuk koleksi sebegini, penanganan sangat-sangat penting ya, ketelitian kita dalam mengurusnya. Jadi kalau begini, selalunya kerosakan yang berlaku pada koleksi ini adalah selalunya koleksi museum. Pertamanya sewaktu kita handling atau kita tangani. Yang keduanya kadang-kadang berlaku sewaktu prosesnya pameran ya, prosesnya bagaimana kita belajar, sewaktu kajian-kajian dibuat. Jadi kalau sekarang ni apa yang kita hadapi ataupun kita harus tangani koleksi-koleksi yang begitu, kita perlu kepada ketelitian ya. Jadi sekarang saya tunjukkan bagaimana kami tangani koleksi-koleksi yang bersifat uzur begini ya, atau koleksi yang beruzur begini. Jadi kita harus juga menggulungnya sebagaimana koleksi-koleksi yang sempurna yang akan saya tunjukkan akan datang pada selepas ini. Jadi kita juga okey. Kita kalau uzur ini kita tak boleh kerja buat bersendirian, kita harus dibantu oleh rakan kerja kita. Okey, sekarang saya memerlukan bantuan tangan daripada rakan saya, Puan Sharifah Haji Sharifah Haji. Okey, sebagaimana koleksi yang sempurna kita harus buat secara teliti. Dan ini harus kita hati-hati, kemudian kita letaknya, kita ambil dengan begitu hati-hati supaya kerosakan ini tidak menjadi semakin serius. Dan koleksi-koleksi begini setelah siap digulung, kita tidak terus menyimpannya sebab kita akan hantar kepada bahagian konservasi, iaitu bahagian yang bertanggungjawab untuk membaik pulih koleksi kita ini. So bahagian konservasi mempunyai kaedah-kaedah sendiri bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah koleksi kita yang rosak ini, yang kita terima secara keadaan begini ya. Untuk proses-proses menggulung, mengikat dengan kemas itu akan ditunjukkan selepas ini. Jadi ini secara ringkas yang kami tunjukkan bagaimana kita handle untuk koleksi yang berkeadaan uzur begini.
kita bercakap tentang penanganan koleksi, memang kita tak dapat lari daripada kita menyentuh soal konservasi. Jadi ini adalah sebahagian kecil daripada cara kita untuk mengelakkan daripada koleksi kita ini rosak atau untuk mungkin untuk jangka masa panjang hayat tu. Okey, memanjangkan hayat satu koleksi. Jadi kalau ikut koleksi tekstil di muzium kita dan mungkin di muzium lain seluruh dunia, dia tidak kepada satu jenis sahaja. Okey, kalau lihat ni, ini adalah songket. Jadi songket ni dia ada satu bahan yang kalau boleh yang mudah rosak lah. Contoh bila berlipat dalam satu tempoh yang lama, jadi songket ni akan rosak. Jadi cara gulung ni adalah menyelamatkan songket. Begitu juga dengan kain-kain lain seperti telepuk ataupun jika ada tekat tu cepat rosak. So cara yang terbaik adalah gulung. Jadi ni tadi kan kita lepas ambil gambar tu, so sekarang kita nak proses bagaimana nak menyimpan koleksi kita dengan baik. So macam saya tunjukkan tadi, ini adalah PVC yang telah kita balut dengan belacu. Okey. Jadi sekarang kita nak gulung dia. Tadi saya terbalikkan. Sebenarnya kita boleh saja buat tanpa diterbalikkan koleksi. Tapi kadang-kala dalam kita tangani koleksi ini, kadang-kadang kita guna common sense kita. Contoh saya terbalikkan sebab di bahagian dalam selalunya kita letak nombor pendaftaran. Jadi kita terbalikkan supaya kadang-kadang kita nak cari semula koleksi ni dengan mudahnya. Kita tak perlu buka satu-satu sebab nombor tu kita mudah nampak. Itu sajalah dalam kita melaksanakan kerja-kerja kita ni. So kadang-kadang kita guna common sense kita. Jadi tengok ni kenapa kita lebihkan. Inilah untuk kita lebihkan biar sama balance. Okey, kalau kain panjang lagi, lebar lagi, kita gunakan PVC yang lebar. Dan ini adalah tisu bebas asid. Okey, tisu bebas asid kalau di Indonesia panggil bebas asam. Ini tisu bebas asid. Maksudnya free acid tisu. So kita alaskan ni, dia duduk sama, kita buat sama. Dia duduk sebelah sini. Okey, kita alaskan macam ni, letak dengan okey, biar sama hujung kedua ni. Kadang-kadang kita bukan saja nak selamat, kita pun nak tengok kemas dan cantik. So kita gulung dengan baik. Okey, so memang tak cukup selai kertas memang tak memadai. So kita tambah lagi lebih sikit sebab dia akan nampak lebihan macam ni. Sebenarnya lebihan ni penting jugalah sebab nanti kita akan sebenarnya kita tak perlu pun nak lipat, tapi sebagaimana yang saya beritahu, kadang-kadang dalam kerja kita perlu common sense. Jadi kita lipat begini supaya tepinya lambat terkoyak. Sebab bila kita buat macam ni, kalau kita tersentuh pun dia lambat terkoyak. So apa yang kita nampak, benda dah jadi macam ni. Ini belum sempurna lagi. Dia akan terlondih lagi kalau kita tak ikat dengan kuat. Jadi kita gunakan yang ni semua ada saya kat office mana-mana, tali file. Tali ikat file. So kita ikat, selalunya kita ikat dengan 3 tempat. Tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat, sekadar untuk mengelakkan kertas kita terbuka. So buat macam ni untuk memudahkan kita buka apabila perlu nanti. Okey. So bila siap macam ni, nanti kita nak simpan kan, kita mesti nak tahu nombor pendaftaran. Ada pelbagai kaedah. Pertamanya tadi kita dah
nampak kat sini. Kalau maknanya kita kena buka sikit. Dengan satu cara lain lagi, kita gantung tag di sini. Walaupun dalam ni dah ada, kita gantung tag nombor kat sini. Sebab bila kita simpan di atas rak itu ada nombor pada rak dan ada nombor pada sini. So yang terbaru ni kita buat QR code ya. QR code itu kita anggap satu kaedah baru yang mudahlah untuk kesan kita punya koleksi, untuk kita punya koleksi kita. So kita sediakan QR code. Jadi ini dah sempurna untuk kain, dah sempurna penyimpanan untuk kain. Jadi untuk kalau kita tengok ni sepanjang saya dengan Syarif Haji bekerja, kita pakai glove. Memang kita kena pakai glove. Sebab apa? Sebab kita manusia cepat berpeluh dan kita dengan debu. So bila kita pakai glove ni, kita elak peluh kita terkena dengan koleksi. Jadi sebab semua maklum, koleksi tekstil ini adalah koleksi berasaskan organik yang sangat sensitif dengan peluh, dengan cahaya, dengan haba. So ia akan merosakkan kita punya koleksi. Jadi penanganan ini adalah satu cara untuk preventif ya, untuk mengelakkan daripada rosak dan untuk memanjangkan jangka hayat koleksi kita. Memandangkan koleksi kita ni sangat sensitif dengan cahaya, dengan heat atau haba. So ruang repositori, sekarang kita berada di repositori kita ni dikawal ya, ditentukan berapa cahaya, kelembapan ya, kelembapan, humidity relatif. Dalam kerja kita ni, kadang-kadang kreatif sangat perlulah. Sebagaimana yang anda lihat, saya bersama rak. Rak ini kita reka khas untuk penyimpanan koleksi tekstil kami. Jadi ini merupakan kayu yang kami lubang-lubangkan khas ya, untuk meletak setiap koleksi yang telah siap kami gulung. Dan ini kalau cuba kita lihat dari dekat, ini merupakan sponge ataupun kita panggilnya adalah span span lah, senang. So kami letak begini sebagai menampung beban daripada koleksi-koleksi yang kami gulung. Ini nombor pendaftaran kita akan tampal kat sini, dan insya-Allah bila dah semua selesai, kita akan tampal QR code untuk kami senang nak tahu apa yang sebenarnya ada daripada setiap satu rak ni. Jadi begitulah tadi perkongsian tentang kerja kita, iaitu salah satu slot dalam Mandalika TV Museum Negeri Terengganu. Kepada anda semua, sila subscribe dan tekan loceng notifikasi di bawah. Sekian, terima kasih.